أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Wa Ibrahim, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ibrahim. Yani wazkur Ibrahim, dan ingat olehmu dan sebut olehmu akan benda yang berlaku terhadap Nabi Ibrahim. Ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, suruh sebut, suruh baca, suruh peringat kepada kaum dan kepada umat, kepada kita tentang benda yang berlaku terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Supaya jadi contoh, jadi pengajaran, jadi mauizah kepada kita semua. Balah mana Nabi Ibrahim, benda yang berlaku terhadap Nabi Ibrahim. Idh qala liqaumihi u'budullaha wattaquhu. Tak kalau ia Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kaum Nabi Ibrahim, sembahlah kamu akan Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kamu kepadanya, kepada Allah. Nah, cuba ingat kisah Nabi Ibrahim, cuba tahulah, kalau kita ni tahulah hati kisah Nabi Ibrahim itu terhadap kaum dia. Dia kata kepada kaum dia, sembahlah, ibadatlah. Sembah tu ibadatlah. Nah, bahasa Arab kata u'budu. Nah, bahasa panggil kita kata bahasa kita sembahlah. Kerana ibadat tu ialah kita sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah oleh sekalian kamu, hei kaumku, Allah akan Allah, wattaquhu, dan takwalah kamu kepadanya, kepada Allah. Jangan duk sembah orang lain, dan jangan duk tak takwa kepada Allah. Jangan buat amal ibadat kepada orang lain, dan jangan kedudukan kita tu tak heran kepada Allah Ta'ala. Dan kena takut kepada
Allah, takut pada hukum Allah. Dzalikum khairul lakum, bermula jadi makian itu adalah baik bagi kamu. Dan kita duduk pasal tu ibadat kepada Allah dan takwa kepada Allah, itulah yang baik bagi kamu. Hak ni lah hak kena kita sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagai makhluk Allah Ta'ala-nya. Nah, hak ni lah hak lebih baik bagi kita. Buat kot lain, kalau tak ibadat kepada Allah, kalau tak takut pada Allah, tak akan jadi baik kita. Nah, seolah katanya tak ada maksud lah. Tak ada faedah kita jadi manusia kalau tak sembah Allah dan kalau tak takwa kepada Allah. Kerana Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi jin dan manusia ni, nah, untuk ibadat kepada dia. Kita kena turut perintah. Ibadat ni mana turut perintah dia. Kalau dia suruh buat, kita buat. Kalau dia suruh dia larang, kita jangan buat. Nah, bukan kata ibadat tu semaya saja. Nah, dan kita duk turut tinggal benda hak Tuhan larang, duk buat benda Tuhan, hak benda Tuhan suruh, semua tu cara ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Ada pahala, ada kebajikan di sisi Allah Ta'ala. Dan itulah maksud Tuhan jadi kita. Nah, Tuhan jadi kita manusia dari halus sampai besar, dari umur setahun sampai 60, 80. Nonoknya kita kena duduk bawah perintah Allah Ta'ala. Kena ibadat kepada Allah Ta'ala dan kena takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa tu, nah, kita terjemah kata takut. Nah, iaitu kita kena beringat. Jangan wisalah dengan ajaran Allah Ta'ala. Taqi itu makna melihara. Melihara jangan kita salah dengan Tuhan. Kalau kita duduk lah tu, ada apa? Ibadat pada Tuhan. Bonogi buat hal Tuhan lagi, kita beringat. Nah, bercuri kita tak buat. Apa tolong orang, nasihat pada orang, kita buat. Itu semua jadi ibadat. Bukan jangan faham kata ibadat tu kena main masjid saja. Hak tu pun ibadat juga. Ibadat pasal tubuh badan ni, kita semaya, kita puasa, kita dah baca Quran, dan kita duk turut perintah Allah Ta'ala tu, semua ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita beringat hak Tuhan suruh, Tuhan larang tu, ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka hak ni lah baik bagi kamu. Harga kamu duduk situ. Nah, harga manusia duduk situ. Kalau jadi manusia, tak ada duduk turut perintah Allah Ta'ala, tak ada harga di sisi Allah. Punya mati esok kena seksa, kena susah, kena gapo. Dan kadang-kadang di dunia ni pun, kalau dia tak jaga perintah Allah Ta'ala, dia akan jumpa dengan derita, dengan salah. Walau pekat setinggi mana, walau kaya sebanyak mana pun, adalah balasan daripada. Kerana dia duduk, tak ada jaga hukum, nah, dan tak ada takwa kepada Allah. Lepas tu takwa kita tu ada pekat pula dah. Takwa sikit, takwa banyak. Hak paling mulia sekali, iaitu orang yang banyak takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang banyak takwa. Dan harga kita di situlah. Terdengar semua takwa ni dah. Dengar semua. Dah tebah jemaah satu rukun daripada rukun tebah tu, iaitu kena wasiat dengan takwa kepada Allah. Jangan kalah ni. Jangan berasa kalah suruh takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan ini susunan hidup kita. Hidup kita tak dari halus apa besar, duduk dalam ajaran Allah Ta'ala. Tu makna takwa kepada Allah. Bukan kata nama saja, sebut nama saja dak. Inilah khairul lakum. Zalikum, jadi makian itu adalah baik bagi kamu. In kuntum ta'lamuna,
jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Nah, kalau mu tahu mana beza kok mu jadi baik ginilah. Tapi kalau orang tak tahu, tak ngaji, tak belajar, dia rasa kena duk. Dia tu tak ada apa, semaya tak semaya dah. Buat dosa duk mabuk siang malam ke apa pun dia rasa tak apa. Kadang-kadang dia fikir kata, "Genanya tak ada duk ambil duit demo tak itu." Tak ada, kita dah buat cara kita, ya tak ada duk susah orang lain. Tapi kita salah dengan Allah Ta'ala. Botai mari daripada kita tak tahu cara. Tak tahu cara kita takwa kepada Allah Ta'ala. Dan kita tak tahu kata Allah Ta'ala perintah. Mari kita, dan kita mari di dunia ni Allah Ta'ala perintah suruh takwa kepada dia. Dan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Tuhan tak jadi jin dan manusia. Malaikat supaya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau gitu Nabi Ibrahim ni dia biasa kata kepada kaum dia, suruh ibadatlah kamu kepada Allah dan takwalah kamu kepada dia. Bermula dimakan itu adalah kebaikan bagi kamu kalau mu tahu. Ya, kalau mu tahu. Kalau tak tahu sedap lah kau duk. Orang tak tahu dia sedap. Duk makan, minum, tidur, bangun, jalan gitu dia rasa sedap, rasa kena. Tapi orang tahu ni weh. Nah, kalau salah kita rasa takut. Nah, kalau betul rasa mujur ke apa semua mari daripada tahu. Ni gafa Allah Taala cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, suruh Nabi kita gapo sebut kepada kaum dia. Jadi dalam ayat ni Allah Taala mengkhabarkan tentang seorang hamba dia dan rasul dia dan kekasih dia. Nabi Ibrahim ni hamba Allah, Rasulullah dan kekasih. Gelar dia Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Imamul Hunafa. Nah, dia dakwah kaum dia, dia seru kaum dia kepada ibadat kepada Allah Ta'ala satu. Jangan syirik. Sejak pada Nabi Ibrahim. Kerana agama Islam, ibadat kepada Allah Ta'ala ni, semua anbiya walah tu berlaku. Tak boleh kata, ni syariat Nabi dulu tak apa dah. Segi ibadat serupa berlaku. Tapi segi muamalat dan segi ibadat, apa segi kerja, pesan, ibadat ni berlainan. Ada pun akidah dia. Akidah tu serupa berlaku. Iaitu kena mengesah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu Nabi Ibrahim ni dia dakwah kaum dia, supaya ikhlas takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan hidup ibadat selain daripada Allah Ta'ala dan kena takut kepada Allah Ta'ala. Inilah sebagai harga manusia ataupun harga kita di dunia ni supaya kita boleh timu kebajikan di akhirat sana. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang tu, tidak menyembah yang menjadikan segala-gala, dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Mung duk sembah akan lain daripada Allah, hak orang buat, hak mung mengada. Mung tidak sembah Allah yang menjadikan segala-galanya, dan kamu hanya mengadakan penyembahan itu adalah dusta. Bukan sebenar dak. Duk sembah lain daripada Allah Ta'ala, buat berhala, buat tokong ataupun tu nasbah orang kafir orang yang bukan Islam tu, dia siapa buat untuk sembah. Kalau orang setengah-setengah orang kita pula, dia pergi cari benar. Cari pohon kayu besar, pergi cari batu ke ataupun benda pelik-pelik buat sembah. Maka itu adalah ifka saja. Penyembahan yang dusta saja. Tak ada.
tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Tak. Bahkan kamu sudah geleweng daripada pegangan ataupun daripada Tuhan yang sebenar. Nah, mungkin semua lain daripada Allah Ta'ala, dia semua kayu, semua batu, semua bukit, semua kubur, dan semua gapo semua tu adalah ifkan saja. Mengadakan penyembahan yang dusta. Kamu hanya lah menyembah berhala-berhala. Nah, ausanan tu berhala. Min dunillah, yang diperbuat orang selain daripada Allah, tidak menyembah Allah yang menjadikan segala-galanya. Sedangkan Allah Ta'ala tu yang menjadikan segala-galanya. Dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Nah, kalau buat balas tu sembah benda yang tidak sebenar. Ni perkataan Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim tu dia lahir dalam masyarakat hak sembah lain daripada Allah Taala. Yang siapa keluarga dia tu duduk dalam rumah berhala, duduk jadi tukar berhala kata. Kemudian bila lahir Nabi Ibrahim, bila Allah Taala letak Nabi Ibrahim jadi rasul, jadi apa? Dia dakwahlah kaum dia. Susah lagi lah ni nak royak. Susah para nabi tu dah. Bukan main-main lah, tak itu. Nabi Muhammad tak tu, Nabi Nuh semalam kemarin tak tu. Ni Nabi Ibrahim pula. Tuhan cerita kita tahu tentang kesusahannya dan payahnya dakwah seru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah yang lain daripada Allah Ta'ala itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Nah, tak kuasa nak beri rezeki kepada kamu. Benda hak mu duk sembah lain daripada Allah Ta'ala tu, dah mu tu tak boleh beri gapo. Kita duk gambar nu dah, gambar hak ibu tokong ke gapo susah nu dah. Benda lain pun sepatutlah lah. Sebab kita nak duk puja pohon kayu, puja keramat, puja orang mati misalnya, kubur-kubur keramat ke apa. Hak ni dia tak milik rezeki bagi kamu. La yamlikuna lakum rizqa. Nah, tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu walau sikit pun. Tu punya kita duk minta-minta datang berjaya sungguh. Betul lah. Tuhan juga yang bui. Bui itu dengan pilihan Tuhan lah. Bukan duk sakut paut dengan benda yang disembah lain pada Allah Ta'ala. Dan Tuhan bui itu boleh jadi Tuhan nak istidrak lagi kepada dia. Dia tu lebih teruk lagi dah itu. Kita duk minta di kubur, minta pergi cari kubur keramat ke apa, minta tu. Datang kelak. Berjaya juga setengah-setengah. Betul lah ya. Tuhan mari daripada Allah Ta'ala juga. Dan juga boleh jadi Tuhan nak cuba, nak istidrak kata. Nah, bila dia minta, dia kelak. Fikir kata benda ni berlaku gitu sungguh. Kau berat lagi. Lepas tu na'udzubillah, jauh lah. Nah, kita minta jauh lah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang sebenarnya lain daripada Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Ni akidah. Nah, penting-penting saja ni. Duk murah rezeki, duk pelarih, jual beli ke apa, semua daripada Allah. Doalah dengan Allah. Wa'wi kena lagulah dengan Allah. Ayolah. Berdoa dengan Allah, wa'wi betul dengan Allah, maka betul lah akidah kita. Kalau kita rasa kata dia tu rezeki, dia ni rezeki, maka itu semua tidak sebenar. Kerana yang kuasa boleh rezeki kepada kamu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau begitu fabatahu indallahi rizqa. Maka menutupilah kamu di sisi Allah akan rezeki. Carilah rezeki itu dari sisi Allah. Bila kita tahu dah kata Allah juru rezeki, minta di Allah lah rezeki. Nah, dan we rasa kata rezeki itu mari daripada Allah lah. Tuhan lah yang meluah rezeki dan Tuhan yang sempitkan rezeki. Rezeki semua mari daripada Allah. Kadang-kadang dengan usaha kita tu banyak kita kena usaha, kena gapo, rezeki pun mari tu daripada Allah. We yakin begitu dah. Kerana semua tu tidak kuasa memberi rezeki pada kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ni akidah ni dah pegangnya kita we ceraklah tu. Lepas tu Tuhan we pula dah rezeki pada kita melalui usaha, melalui gapo tu supaya nak we kita tu pandai cari. Oh dia tu rezeki murah, usaha dia rajin. Dia tu rezeki payah. Gimana? Malah usaha. Tu neo dia. Jalan nak boleh rezeki tu kena usaha. Tapi yang buinya siapa? Allah. Kita kena yakin daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia Tuhan nak Tuhan kita rajin pula. Atau dia tak ada. Boleh bangun pagi. Usaha awal. Buka awal kalau kita jual, buat kedai, buat gapo. Kalau nak payah rezeki, tak usaha, malah. Tapi semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu daripada Allah taala. Tak mari daripada orang lain. Nah, fabatahu indallahi rizqa. Maka menutupilah oleh sekian kamu indallahi rizqa di sisi Allah akan rezeki. Ni hak Nabi Ibrahim doa royak kepada kaum dia, Tuhan cerita melalui Quran ni, pas suruh Nabi kita sebut tahu kepada kita, kepada umat. Wa'buduhu, dan sembahlah kamu akan dia, akan Allah. Dah, sembahlah, ibadatlah kamu kepada Allah. Jangan duk ibadat kau-kau. Jangan duk gapo minta lain daripada Allah. Tu semua ibadat. Ibadat ni tiap-tiap benda Tuhan redha. Nah, itu ibadat. Tuhan suruh, Tuhan gapo jadi ibadat habis. Saya tengok pakai minum, makan, gapo, kalau betul dengan ajaran Allah, semuanya ada pahala di sisi Allah, itu ibadat. Mana kita turut perintah Allah Taala. Kalau gitu, hendaklah kamu sembahkan dia dan ibadatlah kamu kepada Allah. Bahasa Arab ibadat, ya terjemah bahasa Jawi itu sembahlah. Nah, sembah kita kalau sebut atau sembah biasanya tunduk cengak tu nah. Sembah dia tu hidup sembah. Tak. Bangun duduk. Kita rasa semua. Tak, semua ni hak kita duk hidup kita semua ni kalau kita turut atau Allah Taala jadi ibadat kepada Allah Taala. Cari makan. Nah, kerja ni kalau turut jalan Allah ada habuai di sisi Allah Taala. Kalau itu sembahlah kamu akan dia, akan Allah. Patu washkuru lahu, dan bersyukurlah kamu kepadanya, kepada Allah. Kalau boleh dah, berjaya dah, minta dah, Tuhan beri, bersyukur pada Allah. Nah, bersyukur. Syukur, mula-mula sekali, lidah kita tu sebut, ini daripada Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala kebaikan adalah semua daripada Allah. Dengan lidah. Naik sikit lagi, bila kita boleh rezeki daripada Allah, kita ambil rezeki itu kerja mengikut suruh Allah Ta'ala. Jangan duk kerja hak Tuhan lagi dengan rezeki. Ini bersyukur perbuatan. Cara bersyukur tu banyaklah nah.
Tengah padanya sujud syukur. Syukur juga. Bila kita boleh satu-satu benda hak molek hak gapo? Sujud syukur. Nah, kita ada semaya sujud pada Allah Taala sebagai sujud syukur. Tapi yang penting sekali kita buat nikmat hak Tuhan, rezeki hak Tuhan itu mengikut cara yang disuruh oleh Allah Taala. Ni sebesar-besar syukur. Nah, Tuhan wi mata kita, rezeki Tuhan wi mata kita. Kita tengok benda hak Tuhan suruh, kita tak tengok benda hak Tuhan larang. Kita kalau sebut rezeki duit dah. Dah rezeki belaka. Pemberian Tuhan tu dia panggil rezeki belaka. Kalau duit pun subhanallah. Kita ni dak boleh duit. Nah, jual tu, jual ni, laba tu, laba ni. Duk dia orang mari kerongkan kita boleh rezeki. Kita bersyukurlah. Alhamdulillah. Nah, lepas tu kita mula dengar nikmat Tuhan ni, sujud syukur. Lepas tu ambil nikmat Tuhan ni guna pada benda yang Tuhan redha. Sama ada wajib seperti bayar zakat. Nah, kalau kita boleh harta banyak, kita buat hak Tuhan redha, kita bayar zakat. Nah, tolong anak yatim, tolong orang susah. Ataupun hak sunat gapo kita guna supaya jadi kebajikan dengan harta. Kerana huminya ialah mari daripada Allah Taala. Nah, mari pada Allah Taala. Lepas tu kita nak terima kasih ke orang lain, tak ada gapo. Tapi jangan duk terima kasih lebih pada Allah lah. Lama mung ni lupa kita dengan Allah Taala. Nah, tu tak ada gapo. Kita bersyukur dia, terima kasih ke orang yang tolong kita tu tak ada masalah. Tapi semuanya kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ani washkuru lahu. Semua ni dok cerita perkataan Nabi Ibrahim kepada kaum dia. Ilaihi turja'una, kepadanya Allah sahaja turja'una, kembalilah uliskan kamu. Nah, semua kamu tu kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang habuk pun yang gi tepat ataupun lari daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ani gapo kau Nabi Ibrahim royak kepada kaum dia, Tuhan cerita dalam Al-Quran, pas suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut widahu kepada kita. Alhamdulillah, pagi ni kita boleh tahu bagaimana Tuhan perintah. Nah, tahu qadar kita boleh tahu. Banyak lagi hikmat dia, sarah dia, tafsir dia tu. Banyak lagi lebih pada ni tu. Tapi kita boleh tahu dah qadar kita. Alhamdulillah. Siapa dah. Nah, hak Tuhan suruh Nabi kita baca kepada kita dan suruh peringat pada kita. Ini cara dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang mana Allah Taala cerita di dalam Quran, dalam Al-Quranul Karim. Kalau itu dalam ayat ni, nah kita kena ibadat kepada Allah Taala. Jangan lari daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ibadat kepada Allah Taala. Dan yang keduanya, rezeki semua daripada Allah. Bukan sunati ni, bukan tu sunati tengok Allah Taala nak uji. Tak, usahalah. Carilah. Nabi-nabi dulu usaha dah, nabi kita lera kambing ni makan upah. Nabi Daud tukar besi dah. Kerja belaka, ada kerja. Tapi nak boleh tak boleh dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki daripada Allah Taala. Bila boleh rezeki dah, ibadat pada Tuhan. Ni kau kaya, kau jauh. Tak ada. Tak ada nak ibadat. Nah, cuba kita tengok setengah orang Arab tu, kau kaya, kau dekat dengan masjid. Duduk dalam masjid, buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Nah, orang molek tu lah, kita contoh orang molek. Kita dah, kau kaya, kau banyak duit. Jadi kau sibuk. Bila kau sibuk, kau jauh ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi, nah, Allah Ta'ala cerita ni semua ibadat kepada Allah Ta'ala. Lepas tu bersyukur. Bersyukur.
Nah, bila boleh ada kelebihan gapo, syukur ni ya suruh sama. Sasa tu suruh bersyukur dan secara umum pun kita duduk dalam kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kita ingatlah semua kita kena kembali kepada Allah Ta'ala lah. Nah, ilaihi turja'una, kepada Allah jualah kamu akan dikembalikan. Serupa dengan ayat lain, kata kena punya orang mati tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita bagi Allah dan kepada Allah kita kembali. Serupa dengan sini, ilaihi turja'un, kepada Allah lah kita kembali. Nah, manusia mana, makhluk mana, semua pun kena kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau itu percayalah. Hak kuda ayat ni salah tak? Dan Nabi Ibrahim kata, hei kaumku, imanlah, percayalah. Bagaimana hak kuda cerita? Kerana Ibrahim ni ambil daripada Allah. Tuhan suruh ayat belah tu. Jangan mendusta. Tapi wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum. Dan jika kamu terus-menerus mendustakan ajaran agama Allah yang aku sampaikan kepada kamu, maka sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu telah juga mendustakan rasulnya. Maknanya, hei kaumku, imanlah. Aku doa ayat. Pada antara kaum tu mendusta, tak percaya, tak mau. Nah, kita boleh tahu berlaku dengan Raja Namrud dengan ayah dia Azar dia. Pak dia lawan, kalau duk kacau lagi kena hambat tu baik daripada ni. Barang Raja Namrud kata bakar oleh kepada. Kan Nabi Ibrahim berlaku besar dengan Nabi Ibrahim, mendustakan Nabi Ibrahim. Kalau gitu Allah Ta'ala cerita, Nabi Ibrahim kata, kalau kamu mendustakan, maka sesungguhnya telah mendustakan. Dan jika kamu terus-menerus mendustakan ajaran agama, supaya ada ayat sani dan lain-lain lagi yang aku sampaikan kepada kamu, maka sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu telah juga mendustakan rasulnya. Nah, supaya dengan umat dulu, orang yang tak saya beriman itu pasal dia. Dan umat-umat dulu pun tak beriman pada rasul dia, maka supaya juga ngamung dengan kaum dia lah, Nabi Ibrahim. Maka perkataan ini iaitu dalam tafsir kata tengah kata perkataan Tuhan kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kaum Nabi kita dusta kepada Nabi pun serupa dengan umat dulu. Tapi ada satu tafsir lagi, dia kata ni masuk dalam perkataan Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim dok kecek lagi dengan kaum. Kalau buat mahu mendusta, lekku tak ada begini. Kerana benda tu berlaku dah masa dulu-dulu. Orang yang biasa cak tu duk main macam tu. Biasa lawan Nabi gitu. Nah itu. Lawan jalan Nabi itu. Kalau bahasa Arab jalan sunnah Nabi. Bahasa Melayu kata jalan-jalan Nabi. Apa lawan jalan Nabi. Sunnah tu jalan Nabi. Kau dulu pun macam tu. Kalau Datuk saya beriman, dia macam tu lah berlaku. Bukan kata Pok Mung saja. Dan umat-umat dulu pun ada. Kalau mau berdusta, maka supalah dengan umat-umat dulu yang berdustakan rasul-rasul mereka itu. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan ingatlah, tugas rasul hanya menyampaikan dengan penjelasan yang terang nyata. Tugas saya rasul tu royak. Tugas orang tahu tu royak. Kepada orang tak tahu, we tahu. Nak turut tak saya turut, serah dia. Supaya kita royak jalan kok orang nak pergi pada satu tempat. Nak pergi menara. Kita royak jalan. Kata pergi kok ni, kok ni, kok ni. Nak turut tak saya turut, kok Tuhan dia, kereta dia. Tak ada. Mutu dia. Dia nak pergi. Tapi kita royak jalan. Betul kena pergi kok ni. Kalau nak pergi menara, kena jalan ni. Lek kita ni juga royak. Wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin.
Dan ingatlah tugas Rasul hanya menyampaikan dengan penjelasan yang terang nyata itu. Dan kita kena faham ke ni, orang dok royak gitu jalan ni molek, jalan ni betul ke apa. Dia dok murih dia. Dia royak jalan baik pada kita. Kita nak turut tak saya turut. Hak molek kena turutlah. Nah itu, hak molek kena turutlah jalan molek, tapi serah pada kita. Ni kita balik nak murih dia pula dah. Oh ya dok royak jalan kat aku pergi Menara kok ni. Payah ni aku nak pergi kau lain. Ha? Jangan nak murah dia. Dia royak nawi. Gapo sampai kepada ajaran Allah SWT, kepada jalan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nah, ini Nabi Ibrahim pun dia kata kepada kaum dia, kalau mau berdustakan hukum Allah Ta'ala, aku duk royak suruh pergi dengan Allah Ta'ala, suruh ibadat dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tak iman, tak percaya, maka supalah dengan kaum-kaum hak dulu. Kaum hak dulu pun pasal itulah. Dan tidak adalah di atas Rasul illal balagul mubin. Dan ingatlah, tugas Rasul hanya menyampai dengan penjelasan dan terang nyata. Dan Rasul, tiap-tiap Rasul tu bukan dia royak apa-apa tu royak dengan tak ada alasan dah. Nah, al-mubin ni mana ada alasan, ada keterangan. Ada wahyi daripada Allah Ta'ala, ada dalil. Tengok sana ni duk kecek buku rezeki sana ni dah. Tuhan lah yang beri rezeki, dan hak mung duk sembah lain daripada Allah Ta'ala tu adalah rekod saja. Maka itu semuanya wi kenyataan. Nah, wi alasan yang nyata. Maka inilah tugas Rasul. Nah, dan begitu juga tugas pendakwah, tugas orang royak benar sebenar tu malah tu. Jangan nak murih dia. Dia nak murih dia. Kalau boleh turut, kita turut. Kalau tak boleh turut, salah lek kita. Tak ada salah lek dia kerana dia royak hak mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita mau nak murih orang royak, tak ada. Tak kena lah. Royak tak ular tu duduk situ. Oh, pandai-pandai weh. Duk royak ular kat aku. Orang royak tu kita kena munjurlah. Lepas tu kita pisahlah. Nah, supaya melepaskan daripada bahaya tadi. Ani gapo Tuhan cerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim duk dakwah kaum dia. Kemudian dia kata lagi, awalam yarau kaifa yubdiullahul khalqa. Nawi kenal Tuhan lagi ni. Adakah tidak melihat mereka itu dan tidak mikir mereka itu kaifa yubdiullahul khalqa? Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan makhluk pada mula-mula. Nah, duk tersi ibadat kepada Tuhan. Buku Tauhid lah besar ni. Nah, buku sembah Tuhan lah. Nah, adakah mereka tidak melihat dan tidak mikir bagaimanakah Allah Ta'ala menjadikan makhluk-makhluk pada mulanya. Summa yu'iduhu, kemudian ia akan mengembalikan hidup semula sesudah matinya. Nah, lepas pada ni Allah Ta'ala akan hidup semula, mati dah, lepas tu Allah Ta'ala hidup semula. Inna zalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang dimakan itu amat mudah bagi Allah Ta'ala. Kok dia tak percaya kata nak ada bangkit tu, lek Tuhan tak ada payah gapo sikit pun. Nah, dia mau tahu nak hidup alahan, no, dah mati dah. Cuba mung fikir, mung tak fikir ke? Nah, adakah mereka itu tidak fikir bagaimana Tuhan buat makhluk pada mula-mula daripada tak ada? Nah, cuba orang tak beranak lagi, tak ada, sikit hebuk lah ni. Kalau duk perut besar tu ada dah sikit-sikit lah itu. Hok setahun lagi, gapo 2 tahun lagi, hok nak beranak 2 tahun lagi ni, tak ada sikit hebuk lah ni. Tapi Tuhan boleh buat. Pas ni hak kita ada dah, Tuhan mati, pas Tuhan nak bangkit semula. Payah tu macam mana? Nah, payah tuju fikir kita, payah tu macam mana? Tak ada payah ke apa sikit. Tapi lek Tuhan tu semua tak ada payah belaka, tak itu? Lek kita fikirnya tak ada payah sikit pun. Hok mung duk kata tak boleh bangkit tu. Nah, nasbah Tuhan tak ada masalah sikit. Tak ada payah. Kerana Tuhan mula mengada daripada tak ada tu,
Seolah katanya lebih payah lagi pada fikiran kita. Tak ada. Ni hak Tuhan nak hidup lepas pada mati. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya jadi makan itu amatlah mudah bagi Allah. Nah. 1344 setelah Allah Taala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keesaan dan kekuasaannya Allah serta tugas rasul-rasul yang diutusnya. Nah, itulah dia menyampaikan hukum Allah. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikut diterangkan tentang kebangkitan makhluk-makhluk hidup semula pada hari akhirat. Nah, nak kecek pula masalah bangkit. Ni masalah ibadah ayat dulu sani. Ni nak masuk kecek ada masalah bangkit. Ada. Yang ni golongan yang ingkarkan hari akhirat itu, tidakkah mereka melihat dan memikirkan kejadian diri mereka sendiri yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Nah, cuba mu fikir, Tuhan buatmu daripada tak ada kepada ada, dan diberinya panca-indera dan akal fikir. Panca-indera ni perasaan kita tu. Ada dengan telinga, ada dengan mata, ada dengan lidah. We boleh rasa. Nah, ada dengan tangan boleh sentuh. Ni orang panggil sifat panca-indera. Dia Tuhan buat we kita daripada tak ada. Lepas tu we akal fikir. Pandai mikir, hak ni molek, hak ni tak molek. Serta pandai usaha ikhtiar untuk menempuh hidup dalam dunia ni. Kemudian mereka dimatikan. Allah Ta'ala yang menciptakan semua itu tentulah amat mudah baginya nak menghidupkan mereka semula pada hari akhirat kelak. Kalau kita fikirlah tu, nampak lalu dah. Tuhan mengada hak tak ada lagi boleh datang nak pergi hidup hak mati dah tu. Nasbah tu tak ada payah sikit di sisi Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tu tak ada payah di sisi dia. Nah, kerana semua tu perintah dia berlaku. Ada. Hidup semula tu untuk dihisap dan diberi balasan. Maka cuba mu fikirlah. Mu tak fikir ke benda lah tu. Ini gapo duk kecek dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaum dia, yang mana Allah Ta'ala sebut cerita ni dalam Quran, suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, baca kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran dan boleh ambil hidayah daripada Al-Quranul Karim, dan alhamdulillah kita banyak bersyukurlah kepada Allah yang mana kita boleh dengar sikit sebanyak Quran yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala pada kita melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.